Maka tuan-tuan, kalau Nabi yang nak perjalanan indah bertemu Allah itu pun hatinya dibersihkan, bagaimanakah hati kita? Sudah dibersihkan hati kita ataupun tidak? Jangan hanya bersih zahir saja, pakaian bagus, wangi-wangi, minyak atas semua bagus, tapi hati kita kotor. Baik itu kata Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, atau lebih dikenali sebagai A.A. Jim. Dia karang satu syair. Syair itu dilagukan oleh kumpulan senada. Apa kata dia? Apa permulaan? Hati dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lantera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili Al-Hafiz selaku pengacara majlis. Yang saya hormati juga para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat saling bertatap muka untuk membahaskan satu tajuk seperti yang diminta oleh penganjur, iaitu Isra' Mi'raj, perjalanan terindah. Hadirin hadirat sekalian, Isra' wal Mi'raj terbahagi peristiwa ini kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Untuk limitasi perbahasan kita malam ni, kita hanya membahaskan perkara hak berlaku sebelum saja. Adapun peristiwa semasa dan selepas Isra' itu asatizah yang lain boleh huraikan. Sebagai permulaan, mari kita lihat apa objektif utama Allah Ta'ala mewujudkan Isra' Mi'raj kepada baginda Nabi SAW. Mesti ada objektif. Setiap perkara mesti ada objektif. Tuan-tuan buat postgraduate pun kalau tak ada objektif tak boleh menulis. Apa objektifnya? Kata ulama ada 3 objektif besar. Litasbit, litakrim, listi'dal, al-quwah. Pertama sekali litasbit, untuk memantapkan ataupun mengukuhkan Nabi dalam posisi kenabian dan kerasulannya. Iaitu apabila Nabi dapat dipertemukan bersama senior-senior dia, berlaku proses regenerasi, bertemu dengan senior Nabi-Nabi sebelum dia, maka di situ memperkukuhkan kedudukannya sebagai seorang Nabi. Yang kedua, litakrim,
untuk memuliakan Nabi sebagai makhluk pilihan Allah yang disebut sebagai Al-Mustafa ataupun the chosen one. Dan yang ketiga, objektifnya istidlal quwwah, untuk mempersiapkan kekuatan jasmani, rohani dan akli Nabi dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya. Maka salah satu yang kita tengok malam ni adalah litasbit, untuk menguatkan jiwa Nabi, untuk memperkukuhkan kedudukan Nabi, memantapkan spiritualnya, sekaligus menghiburkan Nabi. Sebab itu perjalanan Isra' wal Mi'raj ini benar tajuk kita malam ni, perjalanan terindah. Dia menguatkan kembali jiwa Nabi yang agak down ketika itu. Kenapa Nabi down? Ini manusiawi. Kita sebagai manusia ada ups and down. Ada hari kita berada pada titik terendah dalam kehidupan kita. Termasuklah Nabi, walaupun Nabi ini dia bukan manusia biasa macam kita, tetapi dari segi perasaan Nabi ada kesedihan. Sebab itulah Nabi pernah menghadapi masa-masa yang dipanggil sebagai year of sadness, year of sorrow ataupun amul khuzun, tahun-tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Kita maklum banyak penyebab yang menjadikan Nabi sedih ini. Maka untuk nak menguatkan balik jiwa Nabi yang dah down ini, Allah Ta'ala telah mengurniakan pada Nabi dua peristiwa selain daripada Isra' Mi'raj. Dua peristiwa ini Allah nak hilangkan duka lara Nabi. Apa peristiwa pertama? Peristiwa pertama adalah berlakunya pengislaman besar-besaran kelompok jin. Yang ini mengembirakan Nabi, mengubat duka lara dia. Tekanan demi tekanan daripada orang Mekah yang tidak mahu membenarkan Nabi berdakwah, menyebabkan kelompok jin ini akhirnya nak menerima dakwah. Ini menghiburkan Nabi. Dalam riwayat disebutkan, masa itu Nabi baru balik daripada Taif. Nabi singgah di satu tempat nama Lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ni dekat dengan Mekah. Dan Nabi sempat duduk di Lembah Nakhlah ni beberapa hari. Kemudian kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika itu Allah telah mengizinkan sekelompok jin datang jumpa dengan Nabi. Dan mereka ni datang jumpa Nabi, Nabi baca Quran dan mereka beriman kepada Allah. Dalam satu hadis ada dinyatakan, faqara'a tilkal lailata minal qur'ani fastama'ahul jinnu min ahli nusaybiyin, min ahli nusaybin. Maka tatkala itu pada waktu malam Nabi telah membaca Al-Quran, dan ada sekelompok jin daripada puak Nusaybin mendengar bacaan itu. Ada setengah ulama mengatakan jin yang datang jumpa Nabi malam itu ada 3 puak datang daripada Harran, dan ada 4 puak datang dari Nusaybin. Di Harran, Nusaybin, 2 ni wilayah jin. Harran ni sebuah, hari ni kalau peta moden sekarang, Harran ini di sebuah daerah di wilayah Sanli Urfa di Turki. Nusaybin tu belah-belah sana juga, tapi jaraknya lebih kurang dalam 235 km, jauh antara satu sama lain. Dan ada kajian mengatakan memang di Nusaybin ini memang jin tu memang banyak sampai sekarang. Dia kalau tuan-tuan Google perkataan Girnavas Mount, Girnavas Mount ni dekat dengan Mardin, salah satu daripada wilayah di Turki sekarang. Mardin ni 4 km daripada Nusaybin, dia dekat dengan sempadan Syria, memang lubuk jin di situ. Tapi dia daripada Mekah jauh, 2,500 lebih kilometer. Kalau driving sekarang ni pun 27 jam baru sampai. Tapi bahasa jin kan cok sampai aja. Dan dalam riwayat disebutkan nama-nama mereka. Wa kanat asma'uhum Haya wa Hasa wa Masa wa Syasara wa Nasara wal Arada wa Ibyana wal Ahqam. Nama-nama mereka adalah Haya, Hasa, Mesa, Syasa, Nasa, Arad, Ibyan, Ahqam. Dan peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam 2 surah, itu surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 15. Dalam kitab Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, dia ada satu bab dipanggil zikir jin, zikrul jin.
Ada riwayat panjang. Kata Ibn Mas'ud, ketika Nabi nak berjumpa dengan jin itu, Ibn Mas'ud ikut. Tapi Nabi tak bagi Ibn Mas'ud follow sampai dekat. Kata Ibn Mas'ud, Nabi buat satu garisan guna kaki dia. Khattali birijlihi khattan. Nabi buat satu bulatan. Kemudian Nabi beritahu kepada Ibn Mas'ud, la takhruj minhu fa innaka in kharajta lam tarani wa lam araka ila yaumil qiyamah. Mu jangan tupik pun daripada bulatan ni. Mu jangan keluar daripada bulatan yang aku buat ini. Kalau kau keluar, kita takkan berjumpa sampai bila-bila dah. Mana awak sesat ke alam bunian mana aku pun tak tahu. Tak jumpa sampai sudah. Berdiri di sini. Huna, tunggu aku datang. Ibn Mas'ud pun tunggulah. Duduk dalam bulatan. Bukan pagar. Nabi buat pakai garisan saja. Yalah Nabi kan, mak kilau boleh buat begitu. Orang putih takut melangkah garisan. Tutara Tok Bahman, ni pula Nabi, jin. Dia buat bulatan begitu di atas pasir. Maka kata Ibn Mas'ud, dia pun berdirilah di situ. Dia yang merhatikan Nabi. Dia tengok Nabi berjalan seorang. Nabi berani, tuan-tuan. Jumpa jin. Kita nak melentas rumah banglo ada hantu tak berani. Dia pergi. Dia jalan seorang pergi ke arah jin. Dan kata Ibn Mas'ud, dia nampak semua jin ketika itu bila Nabi datang, yatasawwarun. Semua bangun. Respect kepada Nabi kita. Nabi pun rasa happy. Orang Mekah tak percaya ke dia. Nak pukul, nak pulau, boykot macam-macam. Tapi ni dia respect Nabi. Nabi pun happy lah. Dan Nabi berbual dengan mereka dengan perbualan yang agak panjang. Kemudian Nabi pun datang kepada aku. Ja'ani, kata Ibn Mas'ud, dia datang kepada aku. Masa dah dekat subuh dah baru dia datang. Bila sampai di situ, kata Ibn Mas'ud, aku pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa sebenarnya tadi tuan pergi jumpa? Apa Nabi jawab? Haula jinnu nusaibin wa qad sa'aluni zada. Yang jumpa tadi adalah jin daripada Nusaibin. Dan mereka datang kepada aku. Dia mengadu ada beberapa masalah. Apa masalah yang dia mengadu pada Nabi? Dia minta Nabi tolong selesaikan. Dia orang beritahu, kalau Nabi tolong selesaikan, kami ramai-ramai pakat masuk Islam. Pandai juga jin ni, ada negotiation juga. Tuan-tuan, bukan masuk saja. Maknanya you scratch my back, I scratch your back. Apa? You get what you pay lah kan. Kami dapat apa return of investmentnya. Okey, kami nak ini. Ini bukan langkah syaitan tuan-tuan. Tak, dia memang dia bincang betul. Dan kata Nabi, sebahagian yang mereka minta adalah pasal makanan. Oh, dia masuk jadi suka makanan. Ngapa pula? Rupanya jin ni, dia makanan dia sangat terhad. Kebanyakan jin mereka makan asap saja. Asap. Ada tuan-tuan nyeduk asap hari-hari. Lebih kurang jin jugalah tuan-tuan. Lebih kurang jin jugalah. Tak tahu jin Nusaibin ke apa tak tahu. Jadi dia makan asap. Jadi dia minta kepada Nabi, boleh tak ngejah supaya menu dia ni tukar. Nak makan benda lain pula. Sebab kita makhluk, kita ada benda hak kita tak boleh makan. Walaupun kita jenis kuat melantak, ada benda hak kita tak, Tuhan tak izin kita makan. Sebagai contoh mikrofon. Tuan-tuan tak boleh makan mikrofon ni. Masaklah tiga rasa ke sok ke, tak boleh makan mikrofon. Sebab batasan kita situ. Jadi jin pun sama. Dia boleh makan asap saja. Dia mengejar. Boleh tak? Minta. Jadi Nabi atas rahmat dia, minta dengan Allah Ta'ala izin dan semua. Dapatlah ditambah satu lagi menu. Dia panggil al-izam. Iaitu tulang. Dapatlah makan tulang. Sebab itu Nabi pernah pesan, la tastanju birrausi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kamu istinja guna najis binatang, kata Nabi. Tai kambing kering tak boleh guna buat istinja. Jangan juga istinja guna tulang. Apa sebab? Kerana tulang itu zadu ikhwanikum minal jin. Tulang adalah makanan saudara kita dari puak jin. Hadis Tirmizi. Jadi kalau tuan-tuan jenis
makan asap, makan peluk tulang, teruk pada jin lagi lah lebih kurang ya. Tulang pun sapu, asap pun sapu, pakai peluk seluar jin. Seluar apa nama seluar jin? Ni contoh saja, bukan marah, tidak. Patutlah jin mengamuk ya. Lain tahulah kita cerita jin ni tuan-tuan, hilang cerita Isra' Mi'raj ni kan. Lagipun masjid-masjid lama begini bukan disebut sangat jin banyak-banyak kali kan rosak PA system. Embuh ngusik. Itu peristiwa utama yang menghiburkan Nabi sedikit. Untuk nak mengurangkan rasa kesedihan baginda kerana tekanan dan bagai lagi. Dan yang kedua yang Allah Ta'ala rekakan untuk Nabi ni program adalah Isra' wal Mi'raj. Ini kita akan terangkan kemudian. Seperti kita sebut di awal tadi, Nabi ketika itu berada pada satu tempoh masa yang dipanggil sebagai tahun kesedihan. Year of sorrow, year of sadness. Yang mana kata sebahagian ulama sirah berlaku tahun 619 Masihi. 10 tahun selepas daripada kenabian. Kenapakah Nabi bersedih? Beberapa faktor yang menjadi penyebab. Antaranya adalah kerana meninggal dunianya isteri dia yang tersayang dan juga kematian pak saudaranya yang dia kasih iaitu Abu Talib. Abu Talib ni meninggal bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Ada pendapat mengatakan bulan Ramadan dan macam kita abaikan pendapat itu. Yang penting Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi bukanlah sedih atas sebab-sebab duniawi sangat, tidak. Nabi paling tinggi kesedihannya kerana mengenangkan Abu Talib ini pak saudara dia yang paling baik, yang jaga dia daripada kecil, yang menganggap dia macam anak sendiri. Walaupun Abu Talib itu sendiri ada ramai anak. Abu Talib ni tuan-tuan pak saudara penyayang. Tengok anak saudara dah jadi yatim piatu, dia tolong jaga. Dalam keadaan dia sendiri di rumah macam kereta api, ramai anak. Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulaib, Fakhita, Jumanah, Raita. Berapa ramai anak. Pok-pok saudara yang lain tak nak jaga. Nabi ada ramai pok saudara. Haris, Zubair, Hamzah, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hijli, Dirar, Rida, Maqwam, Safar, Abbas. Ramai. Tapi yang sudi menjaga dia adalah Abu Talib. Dan Abu Talib kulu kile kalau tunjuk dekat orang dia tak khabar tu anak saudara dia. Kalau orang Mekah tegur, bang, anak saudara ke? Tak lah, anak kawan ni. Dia kata Nabi tu anak dia. Maka Nabi pun sayang pada dia. Dia jaga Nabi macam anak sendiri. Isteri dia pun macam Nabi panggil mak. Panggil mak. Sebab Nabi tak ada mak. Dan Abu Talib ni pula backup Nabi kuat. Dia backup kuat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mazalat Quraisyun ka'atan hatta tufiya Abu Talib. Orang Quraisy tak angkat kepala dengan Muhammad ini sepanjang Abu Talib masih hidup. Bila Abu Talib meninggal, semua seng-seng lengan. Hadis riwayat Al-Hakim. Semua standby nak pukul Nabi. Sebab Abu Talib ni dia di Mekah orang hormat kerana dia ni dah level paduka ayahanda. Ni bukan balong kawasan kecil tuan-tuan. Ini paduka ayahanda. Orang salam cium batu cincin punya level ni tinggi betul. Orang memang hormat kepada dia. Pernah sekali puak Quraisy datang jumpa Abu Talib. Tuan, tolong serahkan Muhammad pada kami. Kenapa pula? Muhammad ni dah menyebabkan masyarakat kita tak harmoni lagi. Dulu kita bersatu padu. Sekarang kerana dia buat pahaman baru, berpecah. Orang jadi bergaduh dan sebagainya. Dia jual modal atas nama keharmonian kaum. Dia buat begitu. Abu Talib kata, tak ada pasal aku nak nyerah kepada engkau. Balik geng tu, tak berani. Lama datang lagi. Tuan, kami minta serahkanlah Muhammad pada kami. Kami tahu tuan tak nak serah sebab tuan sayang dia. Kami dah buat plan B lah. Kami tukarkan dengan satu orang nama Ammarah ibnul Walid. Badan sama, spek hampir sama. Tukar je. Abu Talib kata, pergi balik. Jangan buat cadangan pelik-pelik pada aku. Balik, tak berani orang Quraisy. Lalah kali yang ketiga, dia orang datang. Tuan, kalau tuan tak serahkan Muhammad,
minta maaf, kami terpaksa ambil tindakan yang paling tegas. Ambil tindakan awak nak ambil. Kami akan boikot seluruh keluarga tuan. Bila dengar boikot ni tuan-tuan, supaya kita boikot orang lah. Benda rasa kalau kena boikot, kita tak pernah kena lagi. Keluarga Nabi telah diugut boikot. Abu Talib ni pula gentleman. Kalau orang buat kenat ke aku lawan. Tapi bila melibatkan family, dia mengalah. Dia tak nak keluarga terlibat. Akhirnya dia panggil Nabi kita. Dia panggil Muhammad, ya ibna akhi, anak saudaraku. Inna qaumaka qad ja'uni faqalu kaza wa kaza wa kaza. Fa'abqi 'alayya wa 'ala nafsika wa la tuhammilni minal amri ma la utiku ana. Wahai anak saudara kesayanganku, tadi saudara mara kita datang protes begitu begini, dia kata awak macam-macam. Beginilah, aku ni dah tua, tolonglah jangan bebankan aku. Fa'abqi 'alayya wa 'ala nafsika, tolong jangan bebankan aku dengan satu benda yang aku tak mampu nak menjaga dah. Aku dah tua, aku tak macam dulu, gagah. Dia kias saja, dia tak cakap apa-apa pada Nabi kita. Nabi faham. Mana pak saudara dia beri kata dua, bukan suruh berhenti, tidak. Fikirlah, mungkin relax dulu sikit ke. Tapi apa Nabi jawab? Ini jawapan orang yang komitmen tinggi. Ya ammi, wahai pak saudaraku, law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah Ta'ala au ahlika fi talabih. Wahai pak saudaraku, kalau matahari diletak di tangan kananku, bulan diletak di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan kerja dakwah aku ini, takkan sekali-kali, sehinggalah aku menang atau aku mati kerana menjalankan kerja ini. Yang hadis riwayat Baihaqi. Bila dah jawab begitu, apa reaksi Abu Talib? Amdi ala amrika waf'al ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai'in abada. Carry on my son. Kau awak lah, gilah, kau sedemo lah, ikutlah, demi Allah aku takkan serahkan kepada siapa-siapa pun sampai bila-bila. Ini pak saudara saya, anak saudara. Akhirnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diboikot oleh orang Mekah, kena PKPD. Peristiwa ini terjadi pada 1 Muharram 7 tahun selepas kenabian, atau sekitar 15 Mei tahun 616. Dan mereka diboikot dalam 2 perkara. Pertama, dalam bidang ekonomi, tak ada jual beli. Kalau dibeli barang dengan orang, semua harga Yahudi betul masa itu. Dan dari segi sosial juga, orang Quraisy tidak dibenarkan bernikah dengan puak Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka tak boleh duduk kumpul bercampur gaul, tak dibenarkan. Dan pemboikotan itu didokumentasikan. Deklarasi ini mereka dokumenkan di atas satu sahifah, satu lembaran yang dibuat perjanjian sumpah semua puak-puak kabilah dalam Mekah boikot puak-puak Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, dan deklarasi itu digantung di dinding Kaabah. Maknanya betul-betul punya boikot. Dan kata para ulama, dek kerana boikot itulah Abu Talib jatuh sakit. Dek kerana boikot itu juga Siti Khadijah jatuh sakit. Antara penyebabnya. Akhirnya orang Islam terpaksalah pakat duduk ramai-ramai di perkampungan Abu Talib. Dia panggil Syi'ib Abu Talib. Syi'ib Abu Talib ini sekarang kalau kita pergi ke Mekah, dia dekat dengan Jabal Qubih, dekat istana tetamu Raja Saudi itu. Ada Bukit Khandama di sebelah timur Kaabah. Bahasa mudahnya hala tempat sa'i. Itu adalah perkampungan nenek moyang Nabi di situ. Kalau kita keluar daripada Masjidil Haram, daripada gerbang Babul Abbas, lalu Mas'a, tempat sa'i, kita akan jumpa ruang terbuka, terus kita nampak Jabal Qubih. Itulah dia panggil Syi'ib Abu Talib. Memang tanah tu dulu milik Tok Ki Nabi Abdul Muttalib. Ini dia kaya. Lepas Abdul Talib meninggal, wilayah itu jatuh kepada Abu Talib sebagai pemimpin Bani Hashim. Dan di situ juga terdapat rumah Nabi dan juga Siti Khadijah. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, keluarga Nabi diboikot, dipulaukan, kerana pak saudara dia nak mempertahankan anak saudara kesayangan dia ini. Orang-orang bukan Islam ketika itu pun bukanlah semuanya jahat. Ada yang lembut hati dan ada yang nak menolong. Antaranya Umar Al-Amiri, Hakim bin Hizan ni antara orang-orang yang bukan Islam tapi lembut hati. Pernah berlaku satu riwayat, Abu Al-Bukhturi bin Hisham,
Dia bawa seekor unta, letakkan makanan banyak-banyak. Dia pukul unta tu berlari melonong. Dia sebab perkampungan tu macam PKP sama macam kita. Ada kawat duri, ada jaga, tak boleh keluar masuk. Dia pukul satu unta penuh dengan makanan, unta tu berlari melonong, melompat rela, tak berani tahan, unta lalu guru. Dia nak hantar makanan ke dalam. Sampai terpaksa buat begitu. Jadi bila Abu Talib meninggal, Nabi sedih. Sebab ini pak saudara dia yang paling support perjuangan dia. Sanggup kena boikot. Dan yang menambahkan lagi kesedihan Nabi adalah apabila dia tak dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang Nabi paling galat sekali. Kata Musayyib bin Hazan, ketika Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi datang jumpa pak saudara dia. Fawajada indahu Aba Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ketika Nabi datang ke rumah Abu Talib, yang ada bersama-sama dengan Abu Talib ketika itu adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Dia pandang pada Nabi. Dia Abu Jahal pandang, Mamat ni mesti nak ceramah ni ke? Dia Abu Talib nak meninggal dah ni. Jadi Nabi pun pergi ke pak saudara dia. Dia tetap cuba dakwah juga. Ai ammi, wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pak saudara, tolonglah ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini kalau pak saudara ucap, saya akan bela pak saudara nanti di hari akhirat. Saya bela sendiri. Tapi ketika Abu Talib nak mengucap, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah mengacau. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Talib, awak dah lupa dengan ajaran nenek moyang awak? Awak dah lupa pada Abdul Muttalib? Awak nak ikut cakap anak saudara awak ni? Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Maka Abu Talib kata, saya memilih ucapan terakhir, iaitu mengikut agama Abdul Muttalib ataupun agama nenek moyang. Dan dia tak bersedia untuk nak mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi bertegah, amma wallahi la astaghfiranna laka malam annahu anka. Demi Allah, saya akan mohon pada Allah untuk ampunkan dosa pak saudaraku ini selama tidak dilarang. Punyalah Nabi nak juga selamatkan pak saudara dia daripada azab. Fa anzalallahu ta'ala fihil ayat. Lalu Allah turunkan ayat 113 surah At-Taubah dan ayat 56 surah Al-Qasas. Allah tegur Nabi, hidayat bukan kerja engkau. You do the best, God do the rest. Kau buat dah yang terbaik, tapi pak saudara kau memilih untuk jadi DAP. DAP ni duduk atas pagar, tak la wala haula'i wala haula'i. Dia ambil tindakan tak nak berpihak ke mana-mana. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa makana, itu panjanglah ayatnya yang Allah Taala sebut. Sebab itu Nabi sedih sangat kerana dia berjaya Islam ke ramai orang, tapi pak saudara dia sendiri yang membesarkan dia dengan tangan dia, yang menjaga, membela dia, tak dapat nak diselamatkan. Itu Nabi down betul. Satu. Yang kedua, Nabi bersedih kerana bila pak saudara meninggal, yang menjadi gantinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal dia jadi pemimpin, dia ganti jadi ketua. Abu Jahal bila jadi ketua, dia tukar semua polisi, dia tukar semua ketua-ketua jabatan, semua orang dalam jabatan penting ni semua ditukar, dasar pun ditukar. Dia tukar dasar yang selama ni Abu Talib dan orang sebelumnya. Sebelum ni dakwah boleh dijalankan, orang Islam tak ditangkap, tak diganggu, selama mana mereka buat program secara tertutup. Maknanya jangan ceramah terbuka di masjid subuh kita ni. Ada pernah berlaku satu kes, Ibnu Darinah. Ibnu Darinah ni dia ketua kaum Al-Qarrah. Dia pernah defend Abu Bakar depan orang-orang Quraisy. Masa tu Abu Bakar ni selalu anjur program di rumah dia. Orang Mekah nak ambil tindakan, maka orang nak ambil tindakan kepada Abu Bakar. Dia datang defend. Abu Bakar ni korang jangan usik dia. Dia bukan Islam.
Jangan usik, jangan kau halau dia daripada Mekah. Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kalli wa yaqrid daifa wa yu'ina ala nawaibil haqq. Adakah engkau semua ni wahai orang Quraisy nak menghalau satu orang yang memberi anak-anak kita bekerja? Abu Bakar ni tokeh. Ramai orang Mekah kerja dengan dia. Ini orang baik, tak pernah kelahi dengan orang, sambung silaturahim. Dia tolong orang susah, selalu bagi makan pada orang lapar, menolong orang. Takkan kita tak boleh kenang budi orang macam ni? Ni riwayat Bukhari. Maka jawab pemimpin Quraisy, okey, ginilah. Abu Bakar boleh ibadah, tapi dia hanya sembah Tuhan di rumah dia saja. Dan kami tidak mahu dia menunjukkan amalannya kepada orang lain. Dia bebas buat apa dalam rumah dia. Dia nak baca Quran ke apa, lantak je lah. Jadi Nabi telah menjadikan rumah Abu Bakar sebagai markah dakwah. Rumah Abu Bakar sekarang kalau di Mekah dekat dengan Hotel Hilton yang lama, yang ada KFC. Sekarang Hilton dah tak ada dah. Yang ada KFC, ada Pizza Hut. Situlah rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi polisi dulu membenarkan boleh, tetapi apabila naik saja kepimpinan baru, semua ditangkap. Tak dibenarkan lagi dah. Permit memang tak dapat lah. Tangkap pula lagi, diseksa dan sebagainya. Sehingga Nabi terpaksa menggunakan beberapa kaedah untuk mengelakkan daripada kekejaman. Ada satu peristiwa melibatkan seorang abang long kawasan di Mekah, nama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dia bukan orang Islam, tapi dia selalu bantu Nabi. Dia ni abang long kawasan. Dia banyak jadi garantor. Dia suka jadi garantor, jaminan keselamatan, dipanggil jiwar. Jiwar ni dalam amalan musyrikin Arab, dia maknanya beri perlindungan pada orang itu suaka politik. Macam contoh kita daripada Kuantan, kita nak pindah ke tempat orang, kita tak sebutlah contoh daerah negeri mana, contoh kita pergi ke satu tempat, kita takutkan orang kampung situ kenat ke marah kita, jadi kita akan cari kapla situ. Siapa kepala abang long kawasan di situ, kita belanja makan, belanja minum, dia kenalkan diri dan dia akan jaga kita. Dan dia akan beritahu, siapa usik awak, khabar ke aku, biar aku tampar muka dia. Itu abang long kawasan lah, dia akan jaga kita. Jadi Mut'im bin Adi, dia pernah jadi abang long pada Nabi. Masa bila? Semasa Nabi balik daripada Taif. Mut'im bin Adi, termasuk keluarga dia dan kabilah dia, telah menghunuskan pedang dan anak panah, pegang standby ketika Nabi berjalan. Dalam kitab Rakhib Al-Makhtum dicatatkan, Abu Jahal masa tu dia buat jahat lah, diguna ISA lah, apa-apa sosmed atau benda-benda, tangkap besar-besaran semua. Nabi terpaksa minta perlindungan daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi kata, tak apa Muhammad, aku kenal kau, aku kenal talking kau keluarga baik, don't worry, engkau lalu, aku jaga. Dia escort Nabi, bawa pedang. Abu Jahal bila tahu cerita ni, dia pergi jumpa dengan Mut'im bin Adi. Amujirun anta am mutabi'? Mut'im, mu dia masuk Islam ke? Gangster masuk Islam, dia cerita ni. Kata tak, aku tak masuk Islam. Mujir, aku hanya mujir saja, aku pemberi perlindungan pada Muhammad. Engkau kalau usik Muhammad, suruh kampung kami tindakan pada orang kau. Apa jawab Abu Jahal? Bal mujib, kalau engkau qad ajarna man ajarta. Okeylah bang, kalau Mut'im bin Adi yang beri perlindungan, kita orang semua tak boleh kacau lah. Maknanya tak boleh sailang mah. Ini taiko mah, tak boleh kacau aja. Pek sial lo airnya, ini tak boleh kacau ni orang Jadi tak ada orang kacau Nabi. Sampai begitu tekanan yang ada di Mekah ketika itu. Sebab itu Nabi sangat mengenang budi Mut'im bin Adi. Terkesan di hati Nabi dengan jasa Mut'im ini, walaupun dia bukan Islam. Sampai Nabi dah hijrah, masa tu baru perang Badar baru habis. Orang Islam dapat tawanan perang yang agak ramai. Semua orang tak tahu nak buat apa dengan tawanan perang. Maknanya Convention Geneva mana ada lagi hitam putih nak buat apa dengan tawanan perang. Jadi bersuaratlah, bincang. Tak ada kata putus. Nabi tiba-tiba mengatakan, lau kana Mut'im bin Adi hayyan,
kalaulah hari ini Mut'im bin Hadi masih hidup, summa kallamani fi aula'in natna la taraktuhum lahu. Kalau Mut'im bin Hadi hidup dan dia beri pendapat pada aku nak buat benda dengan tawanan ni, aku ikut cakap dia. Pakai meninggal dah orang tua tu. Baik ingat, kata Nabi. Baik ingat orang tua tu menolong. Apa itu kita, tuan-tuan, kita kena ada strategi begini. Kita dalam berjuang, kena berdakwah, kena berjihad ke, jangan nekat tertentu arah. Kena ada juga backup, kena ada backup plan. Komputer pun kena ada backup. Kalau tak kena buat data habis hilang susah, kena ada backup. Hidup kena ada backup. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, lepas dia masuk Islam, dia juga dapat backup jiwar daripada seorang musyrik di Mekah, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ketika orang Quraisy nak pukul Umar, dia tahu Umar masuk Islam, orang tak berani kerana dia dah dapat perlindungan daripada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jadi itu memang berat suasana di Mekah, agak tegang ketika itu. Nabi memang down. Dan yang ketiga, pastinya yang kita semua maklum, Nabi tertekan, Nabi bersedih kerana isterinya yang tersayang, Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Khadijah meninggal 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan Khadijah meninggal 3 hari selepas daripada kematian Abu Talib. Jadi dalam keadaan kesedihan itu, ataupun down lah, kita panggil tengah down begitu, Allah Ta'ala create satu program untuk nak menjadikan Nabi kita ini semangat balik. Maka perjalanan yang Nabi disediakan untuk Nabi itu memang perjalanan yang sangat indah. Tetapi sebelum perjalanan itu dimulakan, Allah Ta'ala telah melakukan satu upacara awal sebelum perjalanan dilakukan. Apakah upacara awal itu? Yang ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Abu Zar Al-Ghifari pernah bawa cerita ini, iaitu Nabi mesti menjalani proses pembelahan dada dulu. Soalnya why? What is the because? Untuk melakukan satu perjalanan, Nabi mesti dibelah dadanya dulu. Adakah apa-apa pelajaran untuk kita? Ada. Tentang pembelahan dada Nabi ini berdasarkan riwayat yang sahih. Tidak ada ulama yang tidak bersetuju dengan peristiwa ini. Berdasarkan kisah daripada Anas bin Malik dan Abu Zar, furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibrilu fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i zamzama ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. Hadis panjang, kita pendekkan saja. Nabi cerita, tatkala aku masih di Mekah, atap rumahku telah dibuka. Datanglah malaikat Jibril membelah dadaku. Kemudian dia mencucinya dengan menggunakan air zam-zam. Dibawanya pula sebuah bekas yang dibuat daripada emas yang diisikan hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam dadaku dan ditutupkan kembali. Lalu dia memegang tanganku dan menaikkan aku menuju ke langit dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Apakah perincian cerita pembelahan dada ini? Yang ini saya ingat kita akan huraikan sebentar lagi, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada lawangan azan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini. Kita membincangkan Isra' Mi'raj dengan tajuk yang telah diminta oleh penganjur, perjalanan terindah. Sebelum kita mulakan ceramah, kita mohon izin daripada jemaah yang nak semayang cepat untuk kita nak menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah, untuk memberi peluang pada saya memanjangkan ataupun menghuraikan lebih lanjut lagi tajuk pada malam ini. Izin ini perlu didapatkan sebab orang nak semayang lebih berhak berbanding orang nak mendengar ceramah. Kerana masjid dibina niat wakaf untuk semayang, bukan dengar ceramah. Jadi orang semayang ada premis. Jadi kita minta izin pada yang nak semayang cepat untuk anjak sikit, taklah makan masa sangat.
Hadirin hadirat sekalian, perjalanan terindah Nabi dalam Isra' Mi'raj tidak sekadar naik burak, berjalan, bertanya kepada Jibril, tidak. Dimulakan dengan satu ritual yang dibincangkan oleh ulama, iaitu Nabi telah dibelah atau dibelah dadanya, atau dalam setengah perbincangan disebut dibelah perutnya oleh malaikat Jibril dan dibantu oleh Mikail. Ada perbahasan dibuat dalam hadis, disebutkan pang mana Nabi itu dibelah. Ada juga riwayat yang menyebutkan, kata Anas bin Malik dan juga Malik bin Sya'ah radhiyallahu anhuma, pernah Qatadah radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Al-Jarud bin Al-Mu'alla. Jarud ni sahabat Nabi. Dia ni bekas orang Kristian, dia masuk Islam dan dia asal daripada Bahrain. All the way daripada Bahrain. Dia sahabat baik Nabi. Jadi orang tanya kepada dia tentang proses pembedahan itu. Dia tahu cerita. Fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi faqultu lil jarudi wa huwa ila janbi ma ya'ni bihi qala min sughratin nahrihi ila syi'ratihi wa sami'tuhu yaqul min qassihi ila syi'ratihi. Nabi cerita dia dibelah apa yang ada antara ini dengan ini. Dia tak sebut di mana, dia hanya tunjukkan isyarat. Qatadah tanya kepada Jarud, apa makna ini itu, apa maknanya? Jawab oleh Al-Jarud, daripada lubang leher dada. Tuan-tuan carilah lubang di dada, tuan-tuan. Pandai-pandailah tekan-tekan mana yang patut. Daripada situ sampai ke bawah perut. Cuma ada sahabat yang kata, kami dengar ada hari dia cakap daripada dada sampai ke tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Tidaklah ke bawah sangat. Kalau bahasa Inggeris, from his throat to his pubic area. Pubic area ni tidaklah bawah sangat, pubic area yang sikit-sikit saja. Ari-ari atas sikit, bawah sikit pada pusat saja. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya agak panjang jugalah potongan itu. Kalau perempuan yang buat C-section ataupun salin ikut tingkap tu potong melentang, ini potong manjang begitu daripada atas ke bawah. Ghasalahu bima'in zamzama thumma ja'a bitastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imana. Dan hati Nabi telah dicuci dengan Zam-Zam, dibuangkan alaqah. Alaqah ni tempat selalu bisikan was-was. Nabi dah tak ada dah was-was. Kemudian dituangkan hikmat, ilmu dan iman ke dalam dada Nabi. Setelah itu dada Nabi dijahit balik. Summa atbaqahu, ditampal balik dan dipatrikan dengan satu patri, ditulis Khatibin Nubuwah. Ini perbahasan yang agak menarik tentang belah dada ini. Permulaan perjalanan itu. Ulama bahas, Nabi seumur hidup berapa kali kena belah dada. Rupanya tuan-tuan, bukan sekali Nabi kena belah dada. Dalam isu ini para ulama ada khilaf tentang berapa kali, tapi bukan sekali lah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, sebahagian mereka mengingkari berlakunya pembelahan dada pada malam Isra', ada yang tak setuju. Tapi mereka kata memang berlaku pembelahan dada kepada Nabi ketika Nabi kecil di perkampungan Bani Sa'ad. Adalah beberapa perbahasan tentang perkara ini. Cuma kita ringkaskan begini, ini pandangan majoriti ulama. Nabi kali pertama dibelah dadanya ketika kecil, usianya 4 tahun. Dalam riwayat disebut datang Jibril merebahkan Nabi dan membelah dadanya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi dalam riwayat pernah menyebut atahu Jibrilu wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika Nabi didatangi Jibril, Nabi tengah bermain-main bersama 2 orang budak lain, umur 4 tahun, tengah melasak, berlari, main, datangnya. Fa akhazahu fasara'ahu. Jibril datang rebahkan Nabi. Fashaqqa an qalbi, dia telah membelah dada Nabi. Fastakhrajal qalba, dia keluarkan segumpal darah daripada hati Nabi. Min alaqatan, daripada alaqah itu. Faqal hadza khadzun syaitanu minka, ini adalah bahagian syaitan
yang meniup was-was di dalam dirimu. Summa ghasalahu fi tastin min zahabin bima'in zamzama summa la'amahu summa a'adahu fi makanih. Kemudian Jibril pun mencucikan hati itu dalam bekas yang dibuat daripada emas, dicuci dengan air zam-zam. Selepas itu Jibril jahit kembali dan dikembalikan Nabi di tempat permainannya tadi. Waja'a ghilmani yas'auna ila ummihi. Dua orang budak yang tengah main dengan Nabi tadi, dek kerana terkejut berlari balik mengadu kepada mak dia, yakni Zi'rihi. Dia mengadu pada maknya, faqalu inna Muhammadan qad qutila. Mak, Muhammad dah mati, fastaqbilu wa huwa muntakul laun. Muhammad dah mati mak, ada orang bunuh. Jadi Nabi pun bila orang pergi tengok Nabi dalam keadaan wa muntakiul launi, muka Nabi pucat, budak dan masih dalam ketakutan. Qala Anas wa qad kuntu ara asar zalikal mihyati fi sadri. Kata Anas, saya pernah tengok kesan jahitan di dada Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu sebahagian ulama mereka telah menafsirkan satu ayat Quran, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untuk dadamu. Surah Syarah ayat pertama itu adalah dalil pembedahan dan pembelahan dada Nabi ketika kecil. Jadi itu kali pertama Nabi dibelah dada. Disebabkan peristiwa pembelahan dada itulah ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah letak jawatan. Dia dan jaga 2 tahun, kemudian tambah 2 tahun, bila umur 4 tahun kena belah, dia hantar. Sebab dia pulang balik kepada pak saudara dia. Apa sebab? Kerana dia takut. Macam-macam sangat ada pembelahan dada. Dia orang dulu tak tahu tu mukjizat. Dia ingatkan takut orang nak curi organ ke apa, pemandangan manusia. Zaman itu dia tak tahu, jadi tak berani pulang balik pada family. Kali kedua Nabi dibelah dadanya ketika dibangkitkan menjadi Rasul. Ini seperti riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dalail. Ini panjang huraiannya. Dan yang ketiga Nabi dibelah dadanya ketika Isra' dan Mi'raj. Dan ini adalah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan riwayatnya daripada Anas bin Malik, Malik bin Sya'sya'ah dan banyak lagi. Hadirin hadirat, apa pelajaran? Isra' Mi'raj ni manifestasi perjalanan indah kita nak menuju Allah. Maka sebelum kita nak melakukan perjalanan terindah menuju Allah, kena baiki hati dulu. Ramai orang tahun ni dia berazam nak jadi orang baik. Oh, tahun ni aku nak pergi masjid, tahun ni aku nak sembahyang penuh, tahun ni aku tak nak huha-huha. Ahlan wa sahlan, welcome to the club. Tapi perjalanan indah itu perlu dimulai dengan belah dada dulu. Kalau hati ni tak bersih, perjalanan ni bukan lagi jadi indah, bahkan penuh dengan kesombongan. Ingat, syaitan kalau dia gagal menjadikan kita buat maksiat, dia akan goda kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Itu kerja syaitan. Kita boykot burger tertentu, bagus. Tapi jangan sampai bila tengok orang makan, kita kafir ke orang tu, kita Yahudi ke orang tu, ni semua masuk neraka. Tak betul. Merasa lebih baik daripada orang lain, itu permainan syaitan. Hati kita something wrong. Something wrong. Nabi nak melakukan perjalanan, hatinya dulu dipolish dulu. Bukanlah maknanya hati Nabi tak molek. Ini kena ingat. Kan ada pula kata, oh makna Nabi lebih kurang kita jugalah, kena cuci hati, ada kotor juga. Dah. Habib Ali Al-Habsyi dia ada bersyair dalam kitab Sirah Simhatud Durar, wa akhrajal amlaku min qalbihi adha walakin zadu tuhra ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan yang kotor daripada dada Nabi, tetapi menambahkan kesucian atas kesucian. Nabi di-upgrade, dia punya update dan upgrade. Kita punya phone pun update juga. Kita punya software kan update. Nabi update dan tambah RAM. Maka tuan-tuan, kalau Nabi yang nak berjalan perjalanan indah bertemu Allah itu pun hatinya dibersihkan, bagaimanakah hati kita?
Sudah dibersihkan hati kita ataupun tidak? Jangan hanya bersih zahir saja, pakaian bagus, wangi-wangi, minyak atar semua bagus, tapi hati kita kotor. Baik itu kata Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar, atau lebih dikenali sebagai A.A. Jim. Dia karang satu syair. Syair itu dilagukan oleh kumpulan senada. Apa kata dia? Apa permulaan? Hati dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati lantera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati terasa sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit katanya. Hati itu raja. Maka membicarakan soal hati ini, Allah Ta'ala melukiskan hati manusia dengan macam-macam perumpamaan dalam Quran. Allah Ta'ala kata ada manusia ni hatinya hati yang tenteram saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hati mereka tenteram kerana selalu ingat kepada Tuhan. Ingatlah, kalau mengingat Tuhan, hati engkau akan jadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ada pula hati kata Allah yang bersih kerana tulus ikhlas mencari redha Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang nanti menghadap Allah bawa hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Kita nanti menghadap Allah biqalbin salim, bawa hati yang bersih. Allah nak tengok hati kita. Ibadah banyak, hati busuk, tak ada harga di sisi Allah. Cuci dulu hati. Hilangkan dengki, khianat, merasa mulia, merasa masuk surga seorang. Buang dulu benda itu. Baru perjalanan itu indah. Allah melukiskan ada hati yang berpenyakit sebab kuat sangat berdoa. Ini orang munafik. Depan orang tunjuk soleh, tapi dia menyembunyikan kejahatan dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini orang hati ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit dia, dan mereka dapat azab pedih kerana kuat berdusta, kuat berdoa. Surah Al-Baqarah ayat 10. Apa tanda burung perpat? Bulu bergidik di patuk angsa. Apa tanda kiamat dekat? Orang munafik bermarajalela. Jangan jadi munafik. Dalam sosial media Islamik sangat gayanya. Belakang clubbing number 1 rupa. Jangan. Nipu namanya. Awak buat posting di masjid, benda belakang pergi lorong kunyit. Tak betul. Ni contoh. Contoh masjid pergi, lorong kunyit pun pergi juga. Tak betul. Tu munafik namanya. Ni contoh saja. Mana ada dalam lorong kunyit cerah, ada terang-terang lah. Orang Kuantan je tahu lorong kunyit, orang luar puas mikir benda apa lorong kunyit. Ini legend saja yang tahu. Dan dalam Quran disebut ada hati yang gelap, hati yang busuk, disebabkan tidak mau menerima kebenaran. Allah ilustrasikan hati ini seperti batu yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati mereka itu menjadi keras sehingga seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras pada batu. Surah Al-Baqarah ayat 74. Yang kelima, Allah melukiskan hati manusia ini ada hati yang takbur kerana menolak kebesaran Allah. Itu dalam surah An-Nahl ayat ke-22. Maka tuan-tuan, hati yang macam-macam inilah yang kita kena polish dulu. Bersih. Perjalanan taubat menuju Allah bagus, tak ada masalah. Jangan bawa hati perut yang busuk ni tadi. Cuci dulu. Itu sebab Nabi SAW selalu munajat pada Allah
berkenaan hati dia, sehingga dia merayu berdoa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkanlah hatiku dengan cahaya petunjukmu ya Allah, sebagaimana engkau memberikan cahaya matahari menyinari bumi ini ya Allah. Nabi minta hati dia janganlah ada benda-benda tak elok. Sebab itu parameter kesihatan manusia dari segi batin dia, sihat atau rosaknya manusia ini duduknya diukur pada apa? Pada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Tapi kalau dia punah, seluruh badannya akan jadi punah. Apakah benda itu? Hati manusia. Bukhari dan Muslim hadis ini. Sebab itu hati kita pusat command center. Kalau hati tenang, tenanglah kita. Contoh, ada orang dia masuk masjid tapi tak tenang kerana hatinya tidak tenang. Ada orang duduk rumah besar, hatinya tak tenang, dia tak tenang. Tapi ada gelandangan pengemeh duduk di lorong-lorong pasar, hatinya gembira. Tidur alas kotak, nyenyak. Kita makan ubat tidur, nak tidur, dia boleh tidur. Apa sebab? Hati tu raja. Orang penakut, orang berani, semuanya hati. Sebab itu ulama mengatakan, kalau terma hati dalam Quran dan juga hadis dibezakan, al-qalbu, al-fuad, as-sadru, al-lub. Beza-beza. Al-qalbu ini dia kalau dalam bahasa Melayu, hati, hatilah. Mana ada ayat lain? Arab ni dia ada banyak. Macam kita hati, kalbu. Kalbu pun bahasa Arab qalbu. Bahasa Arab dia ada al-qalbu, al-fuad, as-sadru, al-lub. Kalau al-qalbu ini hati yang mana tempat letak iman. Qalbu ni untuk iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dalam surah Mujadalah ayat 22 disebutkan, mereka itu Allah tetapkan iman dalam qulub mereka, dalam hati mereka. Orang Melayu panggil kalbu. Kita panggil, Arab panggil qalbu. Cuma kalbu ni tak sesuai sebenarnya kalau ejaan lah. Saya masa mengaji di Mesir dulu, ni cerita ni tuan-tuan, jangan ambil kecil hati pula. Saya masa mengaji di Mesir dulu, kat Mesir tu ada kelab UMNO luar negara, kelab UMNO. Semua luar negara ada kelab UMNO lah. Jadi dia buat signboard, dia eja perkataan kelab UMNO tu tulis ikut Jawi, tu ikut Arab lah, tempah signboard ke Arab. Kelab UMNO, Kak Lamba, Kelab UMNO, Alif Mim Nun Waw. Gantung signboard. Gelak habis orang Arab. Bagi kita kelab, ejaannya begitulah. Tapi bagi orang Arab, Kak Lamba, Kalbun, mana anjing. Jadi makna lain pula dah. Mana anjing beriman, jadi pelik pula Arab. Anjing pun beriman. Cerita benda tu Ashabul Kahfi. Akhirnya tukar kalbun amnu tu jadi nadi. Nadi pun kelab juga bahasa Arab. Jadi kita nak aja kalbu kena qaf, jangan pakai kak. Kalau kak jadi anjing pula nanti. Itu jarang kita pakai. Nak sebut kalbu tu kena betul-betul qalbu. Kalau sebut kalbu ni jadi anjing. Cintaku padamu tersimpan di kalbu. Mau simpan mula anjing ke kalbu? Di qalbu. Qaf bukannya kak. Jangan salah. Perkataan qalbu dalam Quran dalam segala bentuk, sama ada jamak ke dalam bentuk mufrad ke, diungkap sebanyak 132 kali dalam 126 surah. Maknanya hati tempat letak iman. Ada satu lagi istilah hati dalam Quran dipanggil fuad. Nah, mungkin ada di sini tuan-tuan nama fuad. Jangan sebut fuad. Fuad hamzah bukan ain. Fuad makna semelik, lain maknanya. Fuad. Apa makna fuad? Hati tempat letak ilmu pengetahuan. Yang tadi qalbu, hati letak iman. Yang ini hati letak ilmu kecerdikan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini tadi Imam baca surah sembahyang maghrib tadi, surah Al-Najmi ayat yang ke-11. Baik itu fuad ni bahasa mudah cerdik. Kecerdikan duduk pada fuad. Mana tuan-tuan yang nama fuad kena cerdik. Masuk simpang bagilah signal la ilaha illallah. Nama fuad masuk simpang tak bagi signal, marah tu tukar nama lain ni. Contoh saja, bukan contoh saja. Tak sesuai dengan nama, patutnya cerdik. 3, kata ulama dalam surah Zumar ayat 22 ada kalimat as-sadru. Sadru ini masuknya ajaran Islam. Pekoh ke apa kita belajar ni masuk pada sadru. Afaman syarahallahu sadruhu lil Islam, maka orang itu dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam. Surah Zumar ayat yang ke-22. Kemudian yang keempat kata ulama al-lub. Apa makna lub? Lub ini tempat letaknya pemikiran biasa. Pemikiran yang mencetuskan idea. Ilham misalnya. Itu disebut dalam surah Ibrahim ayat 52. Waliyadzakkaru ulul albab. Supaya orang yang mempunyai pikiran beringat dan insaf. Ulul albab kita panggil. Dulu Terengganu pernah buat kempen ulul albab ini. Baik itu tuan-tuan, hati kita yang berbeza fungsi ni, bila tak dipolish, tak dicuci, tak dibelah dada dia, maka dia berkarat. Jadilah kita orang yang baik dari segi penampilan, tapi dalaman kita dah longgong. Rangka tu patah bila-bila masa. Tidak ada foundation yang kuat. Baik itu Nabi nak melakukan perjalanan jauh ini, dipolish dulu hatinya. Dan orang nanti hatinya ini kalau dalam Quran, hati ini memiliki satu lagi yang dipanggil mata hati. Mata hati ini peringkat tinggi lah. Orang Melayu panggil mata hati ini nurani. Baik itu kita guna istilah hati nurani. Nurani ni tak semua orang ada. Hati ada, nurani belum tentu. Dalam bahasa Arab dipanggil basirah. Dalam Quran terdapat beberapa perkataan basirah. Salah satunya surah Al-Isra ayat ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya. Rupanya dalam dunia ada orang buta mata hati. Orang buta mata hati, nurani tak ada. Dia hanya ada hati, tak ada nurani. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari menjelaskan tanda orang yang buta hatinya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah mengunci mati hati mereka, telinga mereka. Basirah mereka ditutup. Basirah ni bukan penglihatan. Nurani, mata hati. Kata Syekh Ibn Atha'illah, basirah ini berfungsi untuk menjaga sifat ihsan. Sifat ihsan. Baik itu dalam masjid kita malam ni semua orang Islam, alhamdulillah. Dalam masjid kita malam ni semua orang beriman, insya-Allah. Tapi dalam masjid kita malam ni belum tentu ada orang yang ihsan, belum tentu. Ihsan ni orang yang ada belah, ada simpati, ada kesian belah pada orang. Tak semua orang ada ihsan tuan-tuan, tak semua. Kita balik ni kan contoh, tepi jalan ada orang berhenti kereta rosak, melambai-lambai lah minta bantuan. Berapa orang berhenti? Kita pun tak berhenti walau balik masjid. Sebab bagi kita it's not my problem. Mungkin scammer agak yang tak berani. Kita tak ada ihsan. Kami kerja masjid, kami kena mengaku walaupun orang masjid ni orang Islam, ada iman, ihsan belum tentu. Kadang jemaah salah parking kereta tempat tok imam, kita marah jemaah itu, ihsan tak ada. Yalah saya parking tempat imam tu, orang tu tak tahu, tak ada signboard, dia parking sajalah. Ada lagi teruk marah ke makmum sebab salah letak selipar tempat imam. Bayangkanlah imam dah lah parking kereta, ada parking selipar pun ada juga. Tak boleh letak situ, la ilaha illallah. Ihsan tak ada. Masa musim PKP, kami lah orang masjid kadang bila ingat balik rasa salah pun ada. Orang datang nak semayang,
balik tak bagi sebab sejadah tak ada. Ada yang bawa sejadah tak ikut spek pula lagi, sepadah kecil. Sian korang tu. Ada yang terbawa anak suruh balik, bila ngenam balik. Tak ada ihsan kita masa itu. Di mana ihsan kita? Kenapa ihsan tak ada? Nurani mati. Maka nak dihidupkan balik, jom kita belah dada. Contohnya pergi operate kat UAE pula. Belah dada ni zikir lah. Zikir banyak mengenangkan kesilapan dulu. Jangan buat lagi kesilapan akan datang. Baik itu orang yang betul-betul nak jaga hatinya, inilah orang yang dipuji dalam agama. Maka sebagai kesimpulan, nak melakukan perjalanan jauh, kita nak menuju kerajaan Allah, nak mencari cinta Allah ini, mari kita mulakan dengan bersihkan hati kita dulu. Basic nak bersihkan hati mudah saja. Keluar daripada masjid, jangan rasa kita lagi baik daripada orang. Itu permulaan yang bagus sangat dah. Tapi kalau tuan-tuan keluar saja tengok orang makan kedai tom yam, kita pun tengok tua-tua tak semayang masjid, tengok aku bawa balik masjid, something wrong. Ni semua duduk kedai mamak belaka, dia mula nak jadi belaka, neraka, pandai muka azab kubur belaka. Jangan gitu, awak bawa kedai masjid seminggu terus kafir korang, tak boleh begitu. Bukan cara kita. Hati buta tanda bongkak, cakap bohong suka belagak, pada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak, rakyat sengsara negeri pun rosak. Hidup biar biasa, mati biar beriman. Berfikir biar berilmu, bercakap biar berbahasa, bergaul biar beradab, berakal biar berakhlak. Yang miskin jangan dihina, yang kaya jangan disanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa jangan dijulang. Selesai masalah. Hati jadi baik, jalan tuju Allah. Dan Allah pun Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupamu, Allah tidak pandang kepada hartamu. Yang Allah pandang adalah pertama sekali qulub, hati kamu. Nombor dua, amalan kamu. Bukan amalan dulu, hati dulu. Sombong ke tidak, belagak ke tidak, berasa baik pada orang ke tidak, beres, lulus. Amalannya ada tak? Semayang bang bagus? Ada, lulus, masuk surga. Sebab takutkan ada orang faham, oh pandang hati je ke, tak payah semayang lah tak? Tak boleh, semayang kena buat juga. Jadi marilah kita jaga hati kita supaya Allah Ta'ala cinta kepada kita. Datang bertemunya dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera. Inilah pelajaran yang boleh kita ambil daripada tajuk perjalanan terindah pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu kita pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.